Kan hikmah ni kalau dari segi terjemahannya ada yang menterjemahkan hikmah itu pengajaran di sebalik musibah yang berlaku. Kemudian ada yang menyebutkan juga hikmah itu ialah rahsia Allah Subhanahu Wa Taala ataupun apa kebaikan yang kita dapat daripada musibah yang menimpa manusia. Bila sebut pasal musibah pula, musibah ni ma asaba. Asaba ni maknanya benda yang menimpa. Benda yang kita tak suka benda tu. Benda yang kita tak seronok bila kena. Itu dipanggil musibah. Dan ada banyak lagi lah saya dengar mana-mana penceramah pun ustaz-ustaz kan ada yang kata musibah ni benda yang kita suka pun musibah juga. Benda yang kita tak suka pun ada banyak lagi perbincangan tentang itu. Tetapi secara asasnya, secara umumnya musibah ni benda yang menimpa kepada kita dalam bentuk yang kita tak suka, tak seronok dengan benda itu. Tetapi benda yang kita tak seronok, benda yang kita tak suka, tak semestinya tak baik untuk kita. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran juga menyebutkan asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi benda yang kamu tak suka itu baik bagi kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi benda yang kamu suka, yang kamu seronok itu tidak baik bagi kamu. Yang saya tengok banyak orang membuat contoh seperti makan ubat, kan? Makan ubat, makan benda-benda yang manis, kan? Makan coklat, makan benda-benda yang bergula. Kita suka, sedap, kan? Seronok. Tapi tak baik untuk kesihatan kita. Nanti kita akan sakit sekiranya diambil secara berlebihan. Tapi benda tu kita suka tapi kesannya tak baik. Benda yang kita tak suka, kan? Makan suplemen, makanan sunnah lah. Ada yang tak suka. Ada yang tak suka makan kurma, tak suka makan madu, tak suka makan kismis. Ataupun masa kita sakit, tak suka makan ubat. Sedangkan ubat tu walaupun dia pahit, tak sedap, tapi dia baik untuk kita. Ada juga yang saya tengok amalkan makan habbatus sauda, kan? Benda tu bukannya sedap pun, kan? Tak sedap pun, tapi dia baik untuk kesihatan kita. Kalau madu tu boleh tahan lagi lah dengan manisnya apa semua. Kita kata boleh lagi lah, tapi ada ubat-ubat yang lain ataupun suplemen-suplemen yang lain kita rasa tak sedap tapi sebenarnya baik untuk kita. Baiklah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kita nak tengok apakah hikmah, apakah kebaikan-kebaikan ataupun apakah pengajaran-pengajaran yang boleh kita dapat daripada apa yang telah menimpa kita. Nombor satu, kata ulama, nombor satu sekali, kita kenalah sedar bahawasanya tidak ada yang lebih berkuasa melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah pengajaran yang paling besar. Allah Subhanahu Wa Taala paling berkuasa. Tidak ada yang lebih berkuasa dan boleh mengatasi kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Bila Allah berkehendak akan sesuatu, cukup sekadar Allah berkata kun. Kun tu maknanya jadi. Jadilah. Bila Allah kata Allah nak benda tu jadi. Bila Allah tak nak, tak jadi. Maknanya semuanya atas kehendak, kudrah dan iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita sebagai hamba ni ialah kita berkehendak sesuatu yang baik saja, yang seronok aja, yang disukai oleh nafsu kita sahaja. Tetapi Allah lebih mengetahui apakah yang baik untuk kita. Walaupun nafsu kita tak suka, walaupun banyak perkara yang kita tak suka yang menimpa kita, tetapi Allah lebih mengetahui apakah hikmah di sebalik musibah yang menimpa kita tersebut. Baik, jadi di sini saya senaraikanlah antara yang dikatakan hikmah ketika berlakunya pandemik
COVID-19 ni dan juga PKP. Ya, saya pun ambil poin-poin ni daripada tengok dekat Facebook, tengok dekat ni lah, dekat media sosial, dekat internet ni. Antaranya ada yang sebut, dia kata alhamdulillah syukur bila adanya PKP ni tak banyaklah kenderaan yang berada di jalan. Ya, dah semuanya kena sekat, tak boleh nak keluar. Mula-mula dulu bukan kata tak boleh rentah negeri, nak rentah daerah pun tak boleh. Malah bukan kata tak boleh rentah daerah, setengah-setengah tempat yang apa dia panggil tu, yang zon merah tu, keluar rumah pun tak boleh. Sampai tahap tu, sampai tahap keluar rumah pun tak boleh. Ya. Jadi bila dah keluar rumah pun tak boleh, naik kenderaan memang tak boleh lah. Naik motor tak boleh, naik kereta pun tak boleh, naik apa pun tak boleh. Ya, jadi bila dah kenderaan tak banyak berada di jalan raya, ada yang sebut di sini, kuranglah asap ataupun kuranglah pencemaran. Jadi bila tak ada kenderaan, tak ada asap, tak adalah pencemaran udara, yang mana selama hari ini katanya banyak punca-punca penyakit juga adalah daripada pencemaran. Pencemaran udara ni ada yang kata sakit asma lah, sakit macam-macam lah, sakit yang berkaitan dengan paru-paru ni, paru-paru berair lah, macam-macam penyakit lah yang dia senaraikan. Nak sebut satu-satu banyak pula kan, berpunca daripada pencemaran. Jadi bila dah tak banyak kenderaan, ya, tak ada asap, tak ada pencemaran udara, maka lebih sihat. Okey, itu pun boleh diterima juga, ya, antara hikmahnya boleh diterima. Kemudian bila tak banyak kenderaan yang berada di jalan raya, kuranglah aksiden. Kan, kuranglah aksiden. Selama hari ini punca berlakunya kemalangan ataupun aksiden ni adalah disebabkan banyaknya kenderaan yang berada di jalan raya, malah tak ikut pula peraturan, langgar lampu merah, bawa laju tidak mengikut had laju yang ditetapkan. Kemudian ada yang terbaru ni cerita pemandu mabuk dan sebagainya lah. Jadi banyak berlakunya kemalangan ataupun aksiden apabila banyak kenderaan berada di jalan raya. Jadi bila PKP, bila berlakunya COVID-19 ni, kurang kemalangan. Dan bila kurang kemalangan, kurang kematian. Tak ramai yang mati disebabkan disebabkan kemalangan. Okey, saya nak break sekejap je. Nak masukkan